أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa di sini pada tengah hari ini. Kita tazkirah yang mana Allah Taala firman dalam Quran, fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan sebab peringatan tu satu benda yang bermanfaat kepada orang yang beriman. Jadi dalam kesempatan masa yang ringkas, masjid atau tajuk hari ini adalah Ramadan bulan tarbiyah. Tarbiyah ni maksud kata pendidikan, pengajaran, pengawasan diri. Jadi Allah Ta'ala cipta kita, Dia tahu kita ni satu benda yang paling susah kita nak buat dalam hidup kita ni tuan-tuan adalah ubah diri kita sendiri. Nak ubah diri sendiri ni susah. Kencing manis dah teruk sampai tahap teruk pun dia makan gula ni, susah nak ubah. Jadi Allah Ta'ala bila dia cipta kita, dia sebut dalam Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib kita selagi mana kita tak ubah diri kita sendiri. Kalau kita tengok dalam translation bahasa Inggeris, bila terjemah ayat tu, dia kata never will the condition of your life change until the condition of your heart and mind change. Dalam terjemah bahasa Inggeris tu dia kata Allah takkan ubah nasib kita selagi mana kita tak ubah apa yang ada pada pemikiran dan hati kita. Dua benda ni yang kontrol hidup kita, otak, akal fikiran kita dan hati kita. Tapi Allah ni hebat tuan-tuan. Dia jadikan dalam setahun ada satu bulan yang dinamakan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ni adalah bulan tarbiyah. Walaupun manusia susah nak ubah perangai dia, nak ubah watak dia, nak ubah peribadi dia, tapi insya-Allah dalam bulan Ramadan ni kita boleh buat satu perubahan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan ni bulan tarbiyah. Bulan yang nak mendidik diri kita untuk jadi manusia yang mendapat keuntungan. Jadi Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Nabi kata siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan Allah, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang Ramadan bulan tarbiyah ni, yang pertama yang saya nak sebut tengah hari ni, kita kena faham satu benda. Ramadan datang nak mendidik kita supaya dalam bulan ni kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Tu tarbiyah yang pertama. Saya nak sebut 3 jenis tarbiyah ya tuan-tuan tengah hari ni. 3 cukup kot tuan-tuan. Tak mau banyak-banyak tuan-tuan pun nampak letih saya pun ayat tak ada hari ni ceramah jadi sebut 3 cukup Yang pertama, bila kita sebut Ramadan bulan tarbiyah yang pertama, Ramadan nak mendidik kita untuk memperbanyakkan ibadah. Ada orang tuan-tuan bila dia jumpa dengan Ramadan ni, banyak orang cakap macam ni. Dia jumpa Ramadan, dia kata apa? Oh ni ustaz, bulan puasa nak mai, bulan puasa nak mai. Dia hanya nampak Ramadan sekadar bulan puasa sahaja. Dia kata ni puasa nak mai ni, puasa dekat lah ni.
Ada orang dia nampak Ramadan sekadar bulan puasa. Ada orang dia nampak Ramadan sebagai bulan nak banyak makan. Dia buka puasa sehari dia nak makan apa. Result dia, keputusan dia, bila dia masuk Ramadan, dia atok macam-macam hotel pergi makan. Minggu depan nak puasa, minggu ni booking hotel lah. Dia kira duk atok saja tempat dia nak makan. Ada orang dia nampak Ramadan ni sebagai satu bulan nak cari pendapatan lebih. Dia nak tambah niaga, dia nak keluarkan produk yang lebih banyak dan sebagainya. Saya tak kata benda tu salah. Mencari rezeki yang halal tu satu benda yang baik. Tapi above ataupun atas daripada 3 benda yang saya sebut tadi itu, kita kena perbetulkan minda kita. Nombor 1 tuan-tuan, bila kita jumpa dengan Ramadan, kita kena faham bulan Ramadan ini adalah bulan untuk memperbanyakkan ibadah. Bulan ni bulan yang kita nak lipat gandakan amal ibadah kita. Yang tu yang pertama. Itulah tarbiyah yang Allah Ta'ala nak didik kepada kita di dalam bulan Ramadan. Maka kita pun disuruh susun jadual kehidupan kita dengan melipat gandakan banyak amal ibadah dalam bulan Ramadan. Antara cadangan yang saya nak sebut, yang pertama tuan-tuan, kita ni kalau boleh dalam bulan puasa ni usaha untuk pastikan semayang di awal waktu. Semayang awal waktu. Tuan-tuan tahu di Malaysia kalau buat kajian 85% umat Islam tak semayang. Sama ada dia terus tak semayang 5 waktu, ataupun dia hanya semayang beberapa waktu, ataupun dia hanya semayang seminggu sekali Jumaat, ataupun lebih parah dia semayang setahun 2 kali sahaja, raya puasa, raya haji, ya, semayang sunat. Kalau kita tengok 85% itu satu angka yang besar. Saya yakin kita semua yang ada dalam masjid ni hari ni, kita termasuk dalam golongan 25% yang duk jaga semayang. Tapi kadang-kadang dalam pada kita jaga semayang pun, akibat kesibukan kerja harian kita tu, kadang-kadang semayang kita lewat. Kadang-kadang Zuhur 2.30, 2.45 baru semayang. Kadang-kadang lebih parah ke 3.30, 4 baru semayang. Kadang-kadang Asar tu lewat, kadang-kadang Maghrib lewat, kadang-kadang Isyak lewat, kadang-kadang letih terlena, subuh terlewat. Jadi itu kebiasaan kita di luar bulan Ramadan. Maka bila mana datang kita bertemu dengan Ramadan, seboleh-bolehnya kita usaha untuk memperbanyakkan amal soleh kita dan usaha untuk menjaga solat kita di awal waktu. Sebab apa? Sebab satu hari sahabat tanya dekat Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amali ahabbu ilallah?" Apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Nabi kata, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Jadi yang pertama tuan-tuan, bila kita faham bulan Ramadan bulan ibadah, bukan sekadar kita puasa, tapi kita juga menjaga kualiti solat fardu kita. Lepas dah jaga kualiti solat fardu kita, kita jaga pula dengan semayang-semayang sunat kita tuan-tuan. Tuan-tuan pusing merata masjid lah di Pulau Pinang, belah seberang Perai, SPS, SPT, SPU. Tuan-tuan pusing lah pergi mana-mana pun, boleh dikatakan 30% ataupun 40% orang yang semayang fardu, lepas-lepas semayang fardu terus dia keluar masjid, dia tak semayang sunat. Kalau tuan-tuan buat sedikit kajian, tuan-tuan pergi jumpa dia, tuan-tuan buat temu bual kan, tuan-tuan tanya dia, "Abang, saya nak tanya sikit, sebab apa abang tak semayang sunat tadi?" Barangkali lah dia kata, "Ustaz, saya sibuk, saya kerja banyak, saya tak sempat nak semayang." Boleh jadi itu antara alasan. Ada juga antara alasannya dia kata, "Ustaz, saya muda lagi kan, bagilah orang tua-tua semayang sunat tu, nanti saya tua saya semayang sunat." Ada orang dia mungkin bagi alasan, dia kata, "Ustaz, saya kira semayang fardu cukup lah, tak perlu lah sunat-sunat ni kan, kira saya boleh semayang fardu ni pun kira besar punya rahmat dah Ustaz. Ustaz suruh topak dengan semayang sunat, sila imlan tak main masjid terus," dia dah. Mungkin dia tu malas nak semayang sunat. Tapi saya rasa, ni pandangan saya tuan-tuan, saya rasa banyak orang yang dia mengambil ataupun memandang remeh semayang sunat ni sebab dia salah faham makna sunat. Hukum Islam ada 5 tuan-tuan. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh,
yang keempat sunat, yang kelima harus. Harus tak ada dosa, tak ada pahala. Makruh kena tinggal. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Semayang fardu tak sah ni zuhur, hukum dia wajib, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Okey, sunat apa makna dia tuan-tuan? Tuan-tuan pi mana-mana tuan-tuan tanya kat siapa pun, bila kita tanya apa makna sunat, banyak orang akan jawab macam ni. Sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Banyak orang jawab macam tu. Jawapan tu tak tepat tuan-tuan. Kan? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa. Bukan macam tu. Yang tepat, buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Tu baru tepat. Kan? Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Kan? Kalau kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, tak nampak rugi dekat situ. Contoh yang lain saya bagi tentang meniaga. Ustaz, saya kalau meniaga ada duit, tak meniaga tak ada duit. Nampak untung, nampak rugi. Tapi kalau dia kata saya meniaga ada duit, tak meniaga tak ada apa. Oh, orang tu duit banyak. Kan? Sebab tu dia tak meniaga pun tak apa. Kan? Jadi kita kena jelas makna sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala, sehingga kita nampak ada rugi di situ. Kalau kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, tak nampak rugi. Jadi orang yang dia nampak semayang sunat itu buat ada pahala, tak buat tak ada pahala, barulah dia akan pulun untuk melakukan amal ibadah. Barulah dia akan sungguh-sungguh nak memperbanyakkan amalan-amalan sunat dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, semayang sunat ni ada satu peranan yang sangat penting. Kita kena faham. Setengah orang dia pandang remeh dengan semayang-semayang sunat. Tapi semayang sunat mempunyai peranan yang sangat penting. Dalam satu hadis Sahih Tirmizi, Nabi sebut amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah semayang kita. Baik semayang kita, selamat kehidupan di akhirat. Buruk semayang kita, rosak kehidupan di akhirat. Macam mana semayang kita boleh rosak? Rosak semayang kita mungkin bacaan kita tak betul, mungkin perbuatan kita salah. Kan? Siapa berani jamin tak sah ni dia semayang zuhur 100% Allah Ta'ala terima? Tak ada jaminan. Sebab tu lepas-lepas semayang kita istighfar 3 kali, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita balik jumpa Allah dalam keadaan semayang kita rosak, tuan-tuan tengok betapa sayangnya Allah kepada kita. Dalam hadis yang tadi tu sebut, bila rosak semayang kita, Allah tak terus rosak kehidupan akhirat kita. Sebelum nak rosak kehidupan akhirat kita, betapa sayangnya Allah kepada kita, Allah akan panggil malaikat. Wahai malaikat, mai sini. Unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Wahai malaikat, kamu pergi cari pahala-pahala semayang sunat hamba-Ku ini. Kalau ada pahala semayang sunat tu, ambil pahala semayang sunat tu, tampunglah pada kekurangan ataupun kerosakan semayang fardu kita. Tuan-tuan nampak tak betapa Allah sayang kat kita? Sehingga rosak semayang fardu kita, Allah masih nak tolong kita untuk melepaskan kita di hari akhirat. Katakanlah semayang kita baik, selamat, maka semayang sunat tadi menjadi pahala tambahan kepada kita untuk kita dapat nikmat yang lebih banyak. Itulah pentingnya semayang sunat kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut Ramadan bulan tarbiyah, tarbiyah yang pertama adalah tarbiyah ibadah, maka bulan ni kita nak banyak semayang sunat. Kalau boleh qabliyah ba'diyah tak tinggal, kalau boleh tambah dengan duha, tarawih, witir, kalau boleh jangan tinggal. Sama ada 8 ke 20, saya tak mau bincang tu. Siapa rasa mampu buat 8, siapa nak buat 20, buat 20. Yang penting kita buat. Jangan sampai tak buat dan kita buang masa di kedai-kedai makan, duduk jam-jam semang, tapi dia tak semayang tarawih. Dia adalah orang yang rugi. Sebab apa? Bulan ni bulan tarbiyah. Kalau boleh tuan-tuan baca Quran, jangan tinggal dalam bulan Ramadan. Sebab petang ni saya nak bagi bukti dekat tuan-tuan, siapa saja yang terkait dengan Al-Quran, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Bukti dia apa? Yang pertama, dalam banyak-banyak malaikat Jibril Allah Ta'ala angkat sebagai ketua malaikat, Sayyidul Malaikah. Pasal apa dia diangkat menjadi ketua malaikat? Sebab kerja malaikat Jibril turunkan Al-Quran.
Dalam banyak-banyak Nabi, Nabi Muhammad yang paling bongsu, tapi Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab kerja Nabi terima Al-Quran dan sebarkan pada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan, tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan yang ke-9, tapi bulan Ramadan diangkat menjadi ketua bagi segala bulan, Sayyidus Syuhur. Pasal apa? Sebab bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam yang mulia, Khamis, malam Jumaat, malam Hari Raya Aidil Fitri, malam Hari Raya Aidil Adha, malam nisfu Sya'ban, itu semua malam yang mulia. Tapi ada satu malam yang top ranking, mengatasi semua malam tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar mengatasi, lebih baik daripada 1000 bulan. Malam tu sebab turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam kait dengan Quran jadi mulia, bulan kait dengan Quran jadi mulia, Nabi kait dengan Quran jadi ketua Nabi, malaikat kait dengan Quran jadi ketua malaikat. Tuan-tuan tengok ayat mineral, ayat botol tu. Kadang-kadang orang simpan ayat mineral tu dalam store sampai tikus buat sarang. Kan? Orang letak merata buh sana buh sini. Tiba-tiba Khamis malam Jumaat bawa keluar satu kotak ayat mineral tu, letak depan Tok Imam baca Yasin. Buka tudung, Tok Imam baca Yasin, baca Fatihah, baca 3 Qul, baca Al-Baqarah, baca ayatul kursi, zikir la ilaha illallah, selawat dan sebagainya. Baca doa, habis tu tutup botol itu. Tutup botol itu, bila bagi dekat orang, selalu orang akan pesan, jaga ni ayat Yasin, jangan duk pi letak bawah, jangan duk langkah, jangan letak merata. Ayat tu ada kaitan dengan Quran, manusia muliakan dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala muliakan Al-Quran. Kalau tadi tak ada kaitan, orang lempak botol itu merata. Tapi bila ada kaitan dengan Al-Quran, maka dimuliakan Allah Ta'ala. Tisu yang ada depan saya ni, tuan-tuan, orang guna lap benda-benda kotor, lap ayam tumpah, lap peluh, lap hingui, lap yang tu, lap yang ni. Kadang-kadang orang lempak merata, dalam parit, lempak tengah jalan, buang merata. Tapi tisu tu kalau ditulis satu potong ayat Quran, dia dimuliakan, tak boleh dibuang merata, tak boleh guna dia untuk benda-benda yang tak elok. Apatah lagi kalau kita kaitkan diri kita dengan Quran. Boleh katam sekali, katam sekali. Tak boleh katam sekali, apa surah kita boleh baca, tuan-tuan, kita baca. Yang penting kita dekat diri dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah tu untuk apa? Untuk melipat gandakan amalan kita, jaga semayang kita, jaga Quran, jaga zikir dan sebagainya. Apa saja amal ibadah yang ditunjuk oleh Nabi SAW, kita nak jaga banyak dalam bulan Ramadan ni. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, tarbiyah yang kedua dalam bulan Ramadan ni adalah Ramadan mendidik kita untuk memperbanyakkan sedekah di dalam bulan Ramadan. Orang luar Ramadan orang sedekah juga, tapi bila masuk Ramadan ni selalunya orang akan sedekah lebih banyak. Kan kadang-kadang luar Ramadan dia sedekah tapi kurang sikit. Kalau Nabi SAW disebut dalam hadis, sedekahnya Nabi kalrihil mursalah. Sedekahnya Nabi ni umpama angin yang lalu. Begitu cepat angin yang lalu, begitu cepatlah sedekahnya Nabi SAW. Dan Nabi bila mana masuk dalam bulan Ramadan, sedekah Nabi akan lebih laju berbanding bulan-bulan biasa. Jadi tuan-tuan, Ramadan mendidik kita, mentarbiahkan kita supaya dalam bulan ni kita memperbanyakkan sedekah. Sedekah yang pertama, tuan-tuan, kalau boleh belanja orang makan buka puasa. Belanja orang makan buka puasa. Sebab Nabi jamin orang yang belanja orang makan buka puasa, pahala puasa dia dapat kat kita dalam keadaan sikit pun pahala dia tak kurang. Kalau pakcik puasa hari ni dapat 200, pahala 200 tu yang pakcik dapat, saya belanja pakcik makan, saya pun dapat 200 tu, pahala pakcik sikit pun tak kurang. Yang pertama, tuan-tuan, cari peluang. Saya teringat masa saya kecil-kecil, bila dekat-dekat nak buka puasa, makcik tu hantar agak-agak sirap. Makcik ni hantar agak-agak daun pandan.
Jenny hantar agak-agak coklat. Nak buka puasa ya agak-agak 8 jenis tuan-tuan. Masa saya kecil-kecil, mak kita pula buat mi goreng hantar pergi kat dia tu. Dia tu pula balas dengan kuih tiaw. Jenny hantar roti jala. Tak payah pergi pasal Ramadan. Petang tu saja 7-8 rumah dia hantar makan. Penuh makan atas meja. Kadang-kadang tak masak pun tak apa dah. Kira duk tunggu jiran nak bagi lah. Kan? Tu masa kecil lah. Tapi lah ni tak ada lah. Yang duk hantar kat kita lah ni Grab Food dengan Food Panda lah. Kan? Tapi kalau mereka hantar sekalipun tuan-tuan, tuan-tuan belilah lebih sikit. Beli kat kita di rumah. Abang kat Grab Panda tu order lebih sikit. Abuan kita nak bagi kat jiran. Sebab itu pahala yang sangat besar yang Allah Ta'ala nak bagi dekat kita. Kita ada kemampuan yang lebih tuan-tuan. Cari peluang. Masjid ni satu hari buka puasa apa orang? Buka puasa 100 orang. 100 orang tuan-tuan. Satu kepala kalau RM10, 100 orang RM1,000. Kita masuk satu hari di sini tuan-tuan. RM1,000 besar ustaz. Pasca Covid ni agak susah agak lah nak buat sedekah bagi RM1,000. Tak, jangan kita seorang-seorang bagi RM1,000. Kita buat apa? Kita tembak masuk dalam grup family. Aku ingat nak buka puasa kat Masjid Perda SPT ni, 100 orang makan, bajet RM1,000. Jom kita kongsi duit, buat seorang sikit, habaq dekat family. Kan, mak bagi 50, bapak bagi 100, mak menakan bagi 20, adik ipar bagi 150. Je tu bagi kutip-kutip, mau RM1,000 lah, dapat RM2,000. Kalau RM1,000 bagi kat masjid buat nasi putih berai cap manggih ha. Tapi pasal dapat RM2,000, hari tu buka puasa biryani basmati pusa gold 1121. Dia ada kod dia. Yang tu berai paling sempoi kan. Bagi makan sedap sikit. Dapatlah pahala lebih ni. Kan? Jadi kita boleh cari peluang untuk nak sedekah. Kalau kita pergi pasal Ramadan tuan-tuan, kita jumpa siapa-siapa kita nampak yang agak uzur sikit, saya minta maaf, saya tegur benda ni. Dahlah hari ni ada rakaman pula kan. Saya minta maaf, saya tegur benda ni. Kadang-kadang kita pergi mana-mana tuan-tuan, orang, kebanyakan orang lah ni dia suka belanja orang yang ada nama kan. Kalau dia jumpa ustaz, dia belanja. Kadang-kadang saya kalau satu hari 3 kali saya makan luar, saya tak tahu siapa yang bayar. Pergi kat mamak tu kata sudah bayar ustaz, tak tahu siapa bayar kan. Kita ada duit, kita ada gaji, kita ada pendapatan kita, kita mampu yang makan, tapi kita dapat lagi keistimewaan lah. Tapi sekali kita tengok dalam kedai tu ada yang lebih uzur daripada kita, sebab dia tak terkenal, tak ada siapa pun bayar kat dia kan. Jadi kadang-kadang kalau kita pergi kedai, saya tak kata salah belanja ustaz makan. Sekali ustaz lain marah saya pula kan. Tak salah kan, tak salah belanja ustaz makan. Tapi kadang-kadang kita tengok, berbanding kita nak sedekah dekat orang yang dah ada duit, lebih baik kita cari orang-orang yang fakir miskin dalam kedai tu, yang dari sudut pemerhatian kita, kita nampak dia ni mungkin susah. Contohnya ada satu pakcik dengan makcik, kita tengok dia pakai pakaian biasa, jam tangan pun tak ada, mungkin dia pakai slipper Jepun saja ke kan. Kita tengok dia main dengan motor biasa saja. Dua orang tu tengah duk makan roti canai. Afdalnya kita belanja dia, cari peluang. Ustaz, saya tak kenal dia, apa saya nak belanja dia. Tak kenal ke tak kenal belakang cerita. Yang penting kita nak belanja. Cuma sebelum bayar tu pi pusing dulu meja dia satu round lah kan. Kena hari tu dia makan sotong telur apa ke dengan kepala ikan, kita pening kan, kita jadi miskin lah kan. Jadi kena cerdik sikit lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita boleh cari peluang. Itu antara sedekah yang boleh kita buat. Dan antaranya tuan-tuan, kita kalau boleh bila malam kita duk main masjid surau ni, kita allocate bajet kita, berapa yang kita boleh masuk dalam tabung. Ada orang dia kaya tuan-tuan, satu malam masuk dalam tabung RM100, 30 malam 3,000, betul 3,000 RM3,000, 30 malam dia duit banyak, tak apalah. Kita tak ada duit, satu malam RM1 pun jadi lah. Sebulan RM30 kita sedekah. RM30 yang kita sedekah tuan-tuan, 10 malam yang terakhir tu ada Lailatul Qadar. RM1 yang kita sedekah malam tu, kalau jatuh malam Lailatul Qadar, pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama, lebih baik Quran kata. Maka pahala yang kita sedekah pada malam tu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan.
Jadi kita jangan tinggal benda tu. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan adalah bulan di mana mendidik kita untuk memperbanyakkan sedekah. Jadi kita kena memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan pandai-pandai cari peluang. Yang penting kita nak sedekah banyak dalam bulan Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, sebagai poin yang terakhir, bulan Ramadan kita sebut bulan tarbiyah. Kalau yang pertama tadi tarbiyah kita untuk banyak ibadah, yang kedua nak tarbiyah kita untuk banyak bersedekah, maka yang ketiga Ramadan adalah bulan tarbiyah yang nak mendidik akhlak dan peribadi kita. Akhlak dan peribadi kita. Tuan-tuan tengok kadang-kadang luar Ramadan kita cakap dengan orang tuan-tuan tipu banyak. Kadang-kadang kawan nak main rumah, kita ada yang rumah. Kawan telefon, ada mana? Ada rumah ha? Tak, aku ada Sungai Petani dia dah. Kan? Dia malas kawan tu nak main. Kan? Dia pun ranjau ha? Tuan-tuan, bab tipu ni orang Penang dia panggil ranjau tuan-tuan. Kan? Orang Penang dia panggil ranjau. Tuan-tuan, bab tipu ni cukup bahaya. Saya baca dalam satu buku kisah benar yang berlaku di Amerika. Seorang anak muda ni, budak muda umur baru 16 17 macam tu, dia jadi scammer. Tipu duit orang juta-juta dolar. Kan? Orang percaya kat dia, dia buat masuk duit akaun dia, masuk duit sampai dia jadi millionaire sekelip mata. Tiba-tiba kena tangkap polis, nak didakwa di mahkamah. Bila nak dakwa di mahkamah tuan-tuan, habislah satu family dia pergi lah. Mereka marah semua kat dia. Kan? Mereka marah. Mak dia pergi, bapak dia pergi, anti dia pergi, uncle dia pergi, semua pergi. Bila mereka pergi di mahkamah tuan-tuan, mereka dapat jumpa dengan dia, mereka punya marah sungguh kat dia lah. Bapak dia kata, hang ni dasar pembohong, tak guna punya budak, bagi malu muka aku. Mak dia marah dia, anti dia marah dia, uncle dia marah dia. Tuan-tuan tahu dia jawab apa? Ni dia reply apa? Dia kata, saya tak sangka kalau tipu orang tu boleh kena tangkap. Dia kata, pasal saya duk tengok hari-hari bapak pun tipu mak. Balik kerja lambat, keluar dengan girlfriend, tapi tipu kata kerja banyak. Sekali tu kantoi dengan saya kat Starbucks. Kan? Mak pun duk tipu bapak hari-hari. Balik kerja, keluar dengan kawan lelaki, tapi tipu bapak, tak pernah kena tangkap pun. Anti dia duk tipu, uncle dia duk tipu. Tipu dekat bos. Pagi tu bangun lewat, dia habaq tayar motor pamcat pergi kerja. Dia kata, hampa ni hari-hari duk tipu, tak kena tangkap polis. Pasal apa aku tipu sekali kena tangkap polis? Kan? Nampak tak tuan-tuan, kadang-kadang ni saya sebut, kita sangat takut kalau anak kita tak dengar cakap, tapi yang lebih bahaya adalah anak kita sedang memerhati sikap dan watak kita. Yang tu bahaya sangat. Dia duk main jumpa saya, dia kata, ustaz, anak saya tak mau dengar cakap. Saya kata, kau tak mau dengar cakap tu tak apa, tapi yang lebih bahaya, anak kau sedang memperhati perbuatan dan perwatakan kau. Kan? Lead by example, orang putih kata. Kita mendidik, memimpin dengan tunjuk contoh. Kalau mak suruh anak semayang, mak duk layan drama, tak kena. Mak kena bawa anak semayang sekali. Jadi kadang-kadang manusia ni dia boleh rosak disebabkan karakter dia rosak, sebab akhlak dan peribadi rosak. Tapi datangnya Ramadan ni tuan-tuan, boleh didik karakter kita. Tak saat ni kita nak semayang Zuhur, 3 kali kita kumuk ayat. Betul tak? Ada tak sekali kita tipu? Ada ke tak ada tuan-tuan? Tak ada. Kalau kita tipu sekali ya, sekali kumuk telan sikit, 2 kali kumuk telan sikit, 3 kali kumuk telan sikit, dan tahan sampai asar. Betul tak betul? Tok Bilal sebelah pun tak tahu kalau kita telan ayat tu tuan-tuan. Tapi pasal apa tadi kita tak jadi orang yang corrupted? Pasal apa tadi kita sanggup tahan nafsu kita, kita tak mau rosakkan pahala puasa kita? Bukankah itu mendidik kita untuk jadi manusia yang berpekerti budi, yang berakhlak mulia? Kan? Duduk seorang-seorang, nobody's know, tak ada siapa tahu, tapi kita boleh jaga diri kita untuk tak curang waktu kita ambil wuduk tadi tu. Itu yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan tanya orang yang isap okok, kan? Minta maaf sebut kalau Ramadan kadang-kadang sampai satu hari 3 kotak apa dah. Tapi baik bulan Ramadan boleh turun sekotak, boleh tahan daripada subuh sampai maghrib tuan-tuan. Kan? Padahal hari biasa ni ya Allah, kan, kira dia memang sentiasa ngerokok tak habis-habis.
tapi dia boleh tahan daripada subuh sampai maghrib. Pasal apa? Inilah satu bulan yang Allah set dekat kita. Bila tadi pagi semalam kita baca nawaitu shauma ghadin an adahi fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, kita pasang niat, kita habaq dekat hati kita, kita habaq dekat otak kita, kata esok hari kita nak puasa, automatically otak kita bagi arahan dekat badan tak boleh buat benda yang membatalkan puasa, sehingga waktu dia puasa tu dia tak rasa ketagih pun nak isap okok. Tuan-tuan nampak tak the powerful of kita punya niat dengan minda kita ni. Jadi ini satu bulan yang Allah latih kita untuk merubah peribadi dan watak kita. Mai bulan puasa dia korang cakap, ada orang main nak mengumpat, dia boleh kata dekat orang tu, "Hei, bulan puasa jangan duk cerita hal orang semua, nanti lepas raya main cerita." Yang tu pun tak betul juga, lepas raya pun tak boleh cerita lah kan. Tapi dia boleh kata nanti lepas raya main cerita. Pasal apa? Tak, bulan puasa dia tak mau mengumpat. Ada orang tuan-tuan bulan puasa dia pakai tudung kan, sepatutnya lepas puasa pun dia istiqamah pakai tudung kan, sebab tudung tu wajib dalam bulan puasa dan luar bulan puasa. Tapi ada orang dalam bulan puasa dia boleh dididik untuk pakai tudung sebab dia rasa malu, tapi sayang lepas bulan puasa dia tak pakai tudung dah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan datang nak mendidik peribadi dan watak kita menjadi manusia yang lebih baik. Sebagai kesimpulan tuan-tuan, saya nak ulang balik lagi sekali. Yang pertama, Ramadan nak latih kita, nak didik kita untuk memperbanyakkan ibadah. Yang kedua, nak memperbanyakkan sedekah. Yang ketiga, nak mendidik peribadi dan watak kita menjadi manusia yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya bila kita kaji lebih sikit tuan-tuan, saya duk sebut dah di 2-3 tempat. Bila kita kaji lebih sikit, rupa-rupanya binatang pun ada yang berpuasa juga. Binatang ada juga yang berpuasa. Banyaklah binatang yang puasa. Puasa tu maksud dia apa? Kita puasa tak makan, tak minum, tak ada hubungan suami isteri di siang hari, tak buat perkara yang membatalkan puasa. Tu makna puasa untuk kita. Tapi secara umumnya puasa tu adalah tak makan, tak minum lah. Tak makan dan tak minum dalam tempoh yang tertentu. Jadi kalau kita tengok banyak binatang yang berpuasa, dalam erti kata mereka tak makan dan tak minum dalam tempoh yang tertentu. Antara binatang yang puasa yang pernah saya baca, penguin puasa, ikan dolphin puasa, ayam betina puasa, waktu nak mengeram telur dia akan tak makan tak minum dalam tempoh yang tertentu. Dan antara banyak binatang lain yang puasa yang saya nak sebut petang ni sebagai penutup, ada 2 binatang yang puasa yang kita kena belajar daripada binatang ni. Yang pertama, puasanya seekor ulang. Ulang puasa tuan-tuan. Ulang ni puasa waktu bila? Ulang ni dia akan puasa waktu dia nak salin kulit. Waktu nak salin kulit dia akan tak makan tak minum. Sebab kalau dia makan dia minum, badan dia kembang, kulit nak mengelupas jadi susah. Jadi dia akan tak makan tak minum dalam tempoh tertentu supaya badan dia mengecut, senang mengelupas kulit dia. Tapi kalau kita perhati ulang ni tuan-tuan, sebelum puasa nama dia ulang, lepas puasa pun ulang tak? Betul tak? Ulang ni kalau sebelum puasa dia melingkar di bawah, lepas puasa pun dia melingkar serupa tu juga. Ulang ni kalau dia jumpa ayam, dia telan ayam serupa tu sebelum puasa, lepas puasa pun dia telan ayam kok tuan-tuan. Tidak betul? Ulang ni kalau jumpa kita sebelum puasa dia patuk, lepas puasa pun dia patuk kita kok. Terbukti ulang ni bila dia puasa tak membawa apa-apa perubahan pada diri dia, melainkan hanya sekadar salin kulit sahaja. Kita tengok pula binatang yang kedua. Apa dia tuan-tuan? Ulat bulu. Ulat bulu. Orang putih panggil apa? Caterpillar kan? Betul? Caterpillar kan? Orang putih panggil caterpillar. Ulat bulu. Ulat bulu ni dia akan puasa waktu bila tuan-tuan? Dia akan puasa waktu duduk dalam kepompong. Dia tak makan dan tak minum dalam tempoh yang tertentu. Kalau sebelum puasa nama dia ulat bulu, lepas puasa nama dia rama-rama. From caterpillar being butterfly, orang putih kata. Kalau sebelum dia puasa
ulat bulu ni dia duduk di bawah kanan jalan, tepi-tepi parit, melengkang di bawah. Bila dia dah berubah jadi rama-rama, dia terbang di awang-awangan. Kalau ulat bulu tadi sebelum puasa, kalau dia duduk atas daun, dia makan daun tu sampai berlubang daun tu, merosakkan daun tersebut. Tapi bila dia berubah lepas puasa menjadi rama-rama, dia duduk atas bunga, dia membantu pendebungaan bunga, dia bagi manfaat kepada bunga tu. Kalau tadi ulat bulu sebelum puasa kena dekat kita, kita gatai-gatai, tak suka kat dia. Nampak ulat bulu, samsing macam mana Sarip Dul pun takut kat ulat bulu. Tengok ulat bulu lari. Syai kalau kena badan gatai, jenuh kena pergi cari ubat dan sebagainya. Kita tak suka dekat dia. Tapi lepas dia puasa, bukan takat manusia suka kat dia tuan-tuan, tapi manusia sanggup pi sampai Teluk Bahang, Taman Rama-Rama, beratok beli tiket nak tengok dia. Betul tak betul tuan-tuan? Betul ke tak betul ni? Nampak gelak tak betul kan? Betul ke tak betul? Jadi terbukti tuan-tuan, ulat bulu tadi kalau sebelum dia puasa dia tak baik, tapi lepas puasa dia menjadi peribadi yang lebih baik. Jadi nak ukur diri kita tuan-tuan, kita ni macam mana kita boleh jadi orang yang lulus dengan Ramadan. Kita tengok lepas Ramadan, adakah kita menjadi peribadi yang lebih baik. Sebelum puasa malas semayang, lepas puasa rajin semayang. Sebelum puasa kurang semayang, lepas puasa banyak semayang. Sebelum puasa rajin malas baca Quran, lepas puasa rajin Quran. Sebelum puasa kita ada kekurangan dari sudut akhlak pada diri kita. Mungkin kita suka maki orang, suka kata orang, suka mengumpat orang, suka fitnah orang dan sebagainya. Tapi lepas puasa kita berubah menjadi peribadi baik, maka itulah tanda bahawasanya kita menjadi manusia yang berjaya dengan Ramadan. Maka jaminan Nabi kepada orang yang puasa ni, Nabi kata apa? Lis-saimi farhatani, orang yang puasa akan mendapat dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda iftar. Yang pertama, gembira ketika nak buka puasa. Tak ada seorang pun dalam masjid ni bila saat lagi dia nak buka puasa dia sedih. Ustaz, saya sedih lah Ustaz, hari-hari saya makan biryani. Kesian orang Palestin tak makan apa, pembohong. Dia dimakan dulu biryani itu, lepas tu baru dia teringat kat orang Palestin. Kan? Dia gembira dulu, dia gembira dengan macam-macam makan yang dia makan. Bila dapat buka puasa minum ayam, dia rasa best, dia rasa lega. Selepas seharian tahan lapar dan dahaga, dia buka-buka, dia gembira. Itu kegembiraan yang pertama. Gembira yang kedua, kata Nabi, farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika mana balik bertemu dengan Allah, sebab Allah bagi pahala yang tidak terkira yang begitu banyak kepada orang yang puasa. Seperti mana dalam satu hadis kursi mengatakan, fasaumulih, puasalah untuk aku, kata Allah, wa ana ajzi bih, aku yang akan memberi ganjaran pahala yang begitu banyak kepada kamu. Jadi mudah-mudahan kita jadi manusia yang lulus cemerlang dengan Ramadan sebagai satu bulan tarbiyah, dan mudah-mudahan seperti mana yang Allah himpunkan kita pada hari ini, insya-Allah satu hari nanti Allah himpunkan kita dalam syurga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup sekadar ini, yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca pada diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.